taala masih lagi dipanjatkan beri afiah dapat hadir pada malam ini sama-sama salat maghrib secara berjemaah. Dan seperti biasa kan, kita sambung pengajian kita tadabbur. Masih lagi surah Baqarah. Ini bahagian akhir. Nah, kita surah Baqarah. Untuk baca kita baca muka surat 39 ayat 243. Ayat 243 surah Baqarah. Suratul Baqarah ayat 243. Mushaf kita ni muka surat 39. Suratul Baqarah ayat 243 muka surat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا ألم تر إلى الملأ من بني إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. Ya, alhamdulillah hadirin hadirat muslimin muslimat. Malam ni insya-Allah bahagian akhir surah Baqarah. Dah tadabbur surah Baqarah. Ringkas apa yang ada dalam surah Baqarah. Kalau kita nak baca ayat demi ayat tu lama pula kan. Sebenarnya majlis kita ni seperti mana kita bagi tahu awal kita nak bicara tentang surah-surah secara ringkas. Gapo dia surah Baqarah, gapo dia surah Ali Imran, gapo dia surah
An-Nisa, Al-Maidah, asas-asas yang ada dalam surah tu sebagai panduan untuk kita sama-sama tadabbur. Tak, sama-sama tadabbur. Tapi oleh kerana surah Baqarah ni panjang sangat kan. Jadi dengan satu majlis itu tak pandai. Tak pandai. Lagi surah yang sangat penting. Surah yang sangat penting. Seperti mana kita bicara, tak, Quran ni kitab Allah, dan Quran ni ilmu Allah. Dan Allah Ta'ala ni sifat dia apa? Hakim, Alim. Quran pun Allah Ta'ala sifat kan? Dengan sifat yang mana? Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakim, Alim. Wal Quranil Hakim. Allah Ta'ala bagi tahu. Tak. Quran yang mengandungi hikmah-hikmah yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Kata putus. Sebagai panduan kepada kita. Jadi ni bahagian akhir ni ayat yang kita baca pada malam ni. Selepas selesai dah bahagian berkenaan dengan perkara-perkara untuk bina umat ni. Tak. Jadi untuk berjuang, dah, bila agama sudah jelas dah, Allah sudah jelas dah, bagaimana nak jadi hamba Allah pun jelas dah, musuh pun jelas dah. Dah, bila berlaku masalah sama-sama kita pun jelas dah, bagaimana nak buat. Dah, bagaimana nak bina rumah tangga pun sudah ada panduan. Dia surah Baqarah belakang. Bermula daripada nak pilih isteri, nak pilih suami. Kemudian bila berlaku masalah di antara suami isteri, siapa yang bertanggungjawab. Dah, siapa bertanggungjawab terhadap anak. Jadi semua tu diceritakan dalam surah Baqarah. Jadi bila semua tu selesai, maka ayat kita baca pada malam ni ya, semua jelas dah. Maka tinggal lagi ke apa ni? Kena berjual. Ni orang Islam ni panduan daripada surah Baqarah. Mana orang Islam ni ditanam daripada surah Baqarah ni, surah yang kedua dah kita tu. Ya, supaya kita memperjualkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita sebarkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini panduan daripada surah Baqarah. Jadi bila nak berjual, maka bagaimana proses dia tu lagu mana? Tak, nak jihad, tak nak berjual ni. Maka Allah SWT datangkan kisah berkenaan dengan Bani Israel. Berkenaan dengan Bani Israel. Maka bila nak berjual ni, dia kena ada pemimpin. Tak. Maka sifat-sifat pemimpin itu lagu mana? Allah SWT cerita. Maka kalau ada pemimpin, sifat pemimpin, kemudian ciri sifat pengikut pula. Tak. Pengikut pun kena ada sifat dia, pemimpin pun kena ada sifat dia. Barulah mana perjuangan itu berjaya. Perjuangan itu berjaya. Maka Allah SWT cerita pada kita supaya kita dapat ambil iktibar. Ni umat sebelum kita. Ajib dalam surah Baqarah ni Allah Taala cerita berkenaan dengan umat sebelum kita, Bani Israel. Yang mana mereka ni dihalau daripada tanah air mereka. Sedangkan mereka ramah. Jadi Allah Taala isyarat, tuan-tuan, mukmin ni, orang mukmin kalau tidak ada sifat berjual, tak, lama-lama batil tu akan menguasai dia dan batil akan halau dia. Batil akan halau dia. Tak. Batil ni sentiasa berusaha untuk hapuskan kebenaran, dia tak kuat pun. Tak. Sebab dia tidak ada hakikat batil ni. Tak. Tapi kalau dibiarkan, tak, bila dia menguasai, maka Allah Ta'ala bagi tahu pada kita ni melalui surah Baqarah ni, tak, sebab peringkat tak, orang mukmin ni dihalau daripada tanah air mereka sedangkan mereka rahmah. Sebab tu kena ada sifat perjuangan. Sebab tu dalam surah Baqarah lagi sudah ditanam kepada orang mukmin tuan-tuan, tak, supaya kita ni sentiasa berjuang, tak, mempertahankan agama dan menyebarkan agama. Tak. Tak, ayat yang kita baca pada malam ni Allah Ta'ala bagi tahu pada kita berkenaan dengan sifat Bani Israel. Allah Ta'ala bagi tahu, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Kamu tahu tak? Alam tara, alam ta'lam. Adakah kamu tahu berkenaan orang yang mana dikeluarkan daripada tanah air mereka sendiri, sedangkan mereka tu puluh-puluh ribu. Dan mereka jadi pengecut kalau tidak ada sifat perjuangan. Allah Ta'ala bagi tahu. Tapi oleh kerana kurnia Allah begitu besar, tak, maka mereka diselamatkan. Kemudian Allah Ta'ala perintah pada umat ni. Dan ayat 244 tu, waqatilu fi sabilillah. Oleh kerana itu wahai umat Muhammad, maka berjuanglah kamu di jalan Allah. Tegaklah agama Allah supaya tak jadi lagu tu. Supaya tak jadi lagu tu. Dan ketika mana surah ni diturunkan, surah ni mula-mula sekali diturun selepas hijrah. Surah Baqarah. Selepas surah Baqarah, surah Al-Anfal. Selepas surah Anfal, surah Ali Imran. Jadi bila Nabi hijrah mula-mula sekali surah yang diturunkan surah Baqarah.
Nabi pun, daripada sahabat pun dikeluarkan daripada Mekah kan? Daripada Mekah. Bila kerana sebelum Nabi diutuskan, batil begitu berleluasa. Jadi hak nak muncul, nak tak tu tak boleh. Dikeluarkan. Tak. Jadi supaya tidak berlaku lagi lagu tu, maka ditanah. Jadi orang Islam supaya ambil pengajaran iktibar, supaya orang Islam ni berjual di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila nak berjual, dia kena ada dana. Sebab tu lepas tu ayat jihad, tu ayat infak lalu. Man dzalladzi yuqridullah. Siapa nak bagi pinjam pada Allah Subhanahu Wa Taala pinjaman yang mana Allah Taala akan balas berlipat kali ganda. Tarik Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan Allah yang bagi, rezeki Allah yang bagi. Allah Taala minta pinjam pula. Ini cara usul Allah Subhanahu Wa Taala untuk targhib kita, targhib orang mukmin. Siapa dia nak bagi pinjam pada Allah? Macam dengan ayah anak, siapa nak pinjam duit ke ayah? Duit ayah. Ini cara Allah SWT muamalat dengan kita. Dari sudut ayat Allah SWT untuk timbul syauq, raghbah kita untuk menghampirkan diri kita pada Allah SWT dari sudut infak. Dari sudut infak. Di atas dasar ni kita infak untuk takarrub pada Allah SWT. Kemudian Allah Taala cerita sebagai panduan ayat malam ni. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Kamu tahu berkenaan dengan pembesar-pembesar di kalangan Bani Israel selepas Nabi Musa. Ini cerita ni berlaku selepas Nabi Musa telah wafat sekian lama. Allah Ta'ala gambarkan kepada kita satu keadaan mana Bani Israel berada di bawah satu orang Nabi. Mana ada kerajaan, ada Nabi tu. Jadi pembesar-pembesar ni, orang kaya, orang yang ada nama dalam di kalangan Bani Israel ni, bagi tahu pada Nabi mereka, ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Lantik kepada kami satu orang pemimpin untuk kami berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, ni panduan. Maknanya sikap Bani Israel supaya kita belajar. Makna Bani Israel ni tuan-tuan, dia tak puas hati dengan Nabi. Ajaran Nabi tak puas hati. Bayangkan kalau Nabi ada bersama kita. Kalau Nabi ada bersama kita sebagai umat, kita tunggu apa? Kita tunggu arahan dia ya. Kita tak mengatur dia. Mana boleh kita mengatur Nabi? Tak. Nabi akan atur kita. Allah Taala bagi tahu kan, setiap Nabi dihantar oleh Allah SWT untuk pimpin umat. Sepatut umat serah diri pada Nabi. Tak, lagu mana nak hala tuju. Kalau tidak palu gendang untuk jihad lagi, maka kita tahulah keadaan kita. Sebab Nabi lebih tahu lagi. Tapi tengok ni Allah Ta'ala gambar kepada kita ni. Mana dalam berjuang ni, kita tak boleh dalam dakwah, dalam jihad sekalipun, kita tak boleh melampaui panduan daripada Nabi SAW. Berasul. Jangan jadi seperti mana Bani Israel. Jangan jadi seperti mana. Allah Ta'ala cerita pada kita, kamu tahu tak wahai Muhammad, berkenaan dengan pembesar-pembesar, golongan-golongan yang besar di kalangan Bani Israel, kerana tidak sabar dengan keadaan tu, dengan panduan Nabi yang ada pada dia tu. Tak sabar. Sebab dakwah Nabi ni, dakwah Nabi kepada untuk bina akhirat. Untuk bina semua orang. Ya, manusia ni gopoh. Manusia sifat dia gopoh. Dia tak puas hati dengan Nabi. Sehingga dia tekan Nabi, bagi tahu kepada Nabi, lantik satu orang untuk kita berjuang di jalan Allah. Maka Nabi, mereka kata pada mereka, lamakan bila Allah SWT fardu kepada kamu jihad, kan lamakan kamu tak jihad pula. Tak. Maka mereka jawab lagi, macam mana kita tak akan berjihad sedangkan kita ni tak dikeluarkan daripada tanah air kita dengan anak-anak kita ni. Maka Allah Taala bagi tahu apabila difardu kepada mereka jihad, tawallau, tak boleh nak jihad pula. Sebab Nabi tahu dah. Sebab tu Nabi mereka ni tidak tarik mereka jihad ni, sebab keadaan mereka tak layak. Keadaan mereka tak. Jadi mereka tak, bila mereka lari pula, jadi masalah pula. Jadi ni Allah Taala cerita pada kita. Sebab tu dalam perjuangan kena tengok panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lagu mana jihad. Kena tengok cara nubuah. Nasyid nubuah, lagu mana nak jihad. Tak. Sebab apa? Atas dasar nama islah umat, atas dasar nama dakwah, atas dasar nama jihad tak. Jihad tak. Ramai orang terseleweng. Tak. Ramai orang terseleweng. Sebab tu wahyu kedua turun kan. Wahyu kedua tu, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza warijza fahjur wala tamnun tastakthir. Ini wahyu kedua tu. Baik kan? Tak ada apa-apa lagi. Tapi Allah SWT sudah bagi panduan asas kepada Nabi. Dakwah ni kepada dia mula sekali kena bangun. Dia bukan duduk bahah. Tak ada. Tak ada. Allah Taala kepada dia, kum fa'anzir. Bangun. Dia kena pergi tu.
Untuk islah umat dia kena gitu. Dia tak ada cara lain dah. Atau cara YouTube tak ada. Tak jadi. Kita kena pergi rumah ke rumah. Rumah ke rumah. Kena goncang umat ni. Kena bagi tahu pada dia bahawa kejayaan saya, kejayaan awak dalam mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Bagi tahu dunia sementara, akhirat kehidupan yang selama-lama. Kena bagi tahu. Kena masuk dalam rumah. Kena kejutkan dalam rumah tu. Bahawa kejayaan dia, kejayaan isteri dia, kejayaan anak dia, kejayaan semua ahli keluarga ni dalam apa? Dalam mentaati perintah Allah. Dalam mentaati, kena buat gitu. Kalau tidak, umat ni tak boleh nak bangkit. Dia perlu tarbiyah gitu. Sebab Nabi tarbiyah para sahabat begitu. Nabi dengan sahabat yang lebih baik daripada kita pun tak. Seperti mana kita belajar dalam kitab ada Mufrad kan tak? Dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah kan. Nabi pergi rumah Abu Bakar, tahajud pergi cek lagi. Tak malas pergi rumah Abu Bakar pergi cek Abu Bakar tahajud lagu mana. Sayyidina Umar tahajud lagu mana. Bilal radhiyallahu anhu tahajud lagu mana. Sayyidina Ali tahajud lagu mana. Pergi cek kan. Tak, zaman Sayyidina Umar sebelum waktu sembahyang, jemaah dihantar. Jemaah dihantar ke setiap-setiap rumah, ke setiap-setiap lorong, ke setiap-setiap pasar. Dah jemaah dihantar bagi tahu apa dia? As-salah, as-salah, as-salah. Dah semaya. Itu suasana dia. Suasana dia. Umat ni kena gitu. Dia tak pandai. Dia kena gerak, dia kena bangun, dia kena ada harakat, dia kena ada pergerakan. Barulah batil tu lenyap. Cara Quran pun idza ja'al haq wa zahaqal batil. Tak. Kata hak tu dia kena mari dengan fi'il perbuatan. Batil tak ada. Idza ja'al haq, bila datang hak, hak tu kena datang. Barulah batil dihapuskan. Kalau hak tu tidak bergerak, tak jadi. Wahyu pertama, wahyu kedua pun kum, bangun, fa'anzir. Gapo dia mula sekali? Allah, paling besar sekali Allah. Allahu akbar, ni pun ajib. Malam ni boleh kita muzakarah ni pun tak persoalan. Betul, wahyu seluruh Quran, seluruh anbiya, Allah SWT hantar mereka pada manusia untuk bagi tahu pada manusia yang paling besar sekali Allah. Yang paling besar sekali Allah. Perintah yang paling besar sekali perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kan dia bukan masalah Quran ni, tuntutan Quran sebenar pada kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat pada Allah. Bahkan tauhid pun termasuk dalam perkara taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perkara paling besar sekali dalam Quran ni apa dia? Mentaati Allah. Sebab tu Allah Taala ikat wa man yuti'illaha wa rasulahu wa man yuti'illaha wa rasulahu. Bukan wa man yuwahhidullaha wa rasulahu wa man yuwahhidullah. Tak ada. Siapa dia taat pada Allah dan Rasul? Siapa dia taat pada Allah dan Rasul? Sebab taat ni paling payah sekali. Iblis dia tauhid pada Allah, dia tak syirik. Tapi sebab tidak taat, derhaka. Nabi Adam dia keluar daripada syurga bukan masalah syirik, masalah apa? Tidak taat perintah Allah. Taat. Ajib. Allahu akbar. Tuan-tuan tengok nubuah ni. Tengok Nabi Syuaib alaihi salam dari surah Al-A'raf. Wa idh qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Ajib. Tuan-tuan, untuk kita nak selamat akhirat, kita kena ada sifat apa? Sifat inabah. Sifat inabah ni sifat apa? Kita ni tunduk hanya pada Allah. Kita ni anak putih Allah SWT. Kita ni bukan anak putih orang lain. Kita hanya terkesal dengan Allah. Kita hanya terkesal dengan Allah. Tengok kan? Allahu akbar. Nabi Syuaib AS, Allah Ta'ala rakyatkan dalam Quran bagi tahu pada kita. Ingatlah ketika mana pembesar-pembesar daripada kaum Nabi Syuaib bagi tahu pada Nabi Syuaib, wahai Syuaib, kami akan keluarkan kamu, kami akan halaukan kamu bersama dengan orang beriman dengan kamu ni daripada kampung kami, daripada negeri kami ni. Dengan syarat kalau kamu tak bagi kami halau kamu, aw la ta'udunna fi millatina, dengan syarat kamu kembali pada milah kami. Milah apa? Milah kaum Syuaib ni. Milah syirik, kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Syuaib kata, kalau kami tak sih pun. Tak. Kalau kami tak sih kembali pada milah tu, kamu nak pasal je. Awalau kunna karihin.
qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Nabi Syuaib bagi tahu, kalau kamu kembali pada milah lama, milah kamu selepas Allah SWT bagi taufik pada saya, bagi hidayat pada saya, bagi petunjuk pada saya, kalau saya ikut kamu juga, saya telah melakukan satu kezaliman. Wa ma yakunu lana, tengok ni Allah Taala suruh Nabi Syuaib ayat ni. Sebab semua nabi kecek wahyu lah. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Tidak mungkin bagi kami. Wa ma yakunu lana, tidak mungkin bagi kami an na'uda fiha, kembali kepada milah kamu, ikut milah kamu, ikut syirik pada Allah Subhanahu wa taala, illa an yasha rabbuna, melainkan bila Allah Taala nak. Tentu kalau Allah Taala nak, kata Nabi Syuaib, baru kami sembuh selain daripada Allah. Tengok Nabi Syuaib ikat, illa an yasha rabbuna, melainkan bila Tuhan nak, bila Rabbuna nak. Apa kita mentauhidkan Allah? Sebab Allah Taala nak lagu tu. Bukan kita mentauhidkan Allah sebab kita faham. Tak ada kan. Kita mentauhidkan Allah ni kerana Allah Taala nak. Kerana tu sifat inabah tu. Mana asal tauhid pada Allah kerana perintah Allah. Dalam Quran ni tuan, Allah dalam Quran ni syirik yang pandai Allah Taala murka sekali, yang Allah Taala sebut dalam Quran kan tak? Mengatakan Allah SWT ada anak. Orang Kristian kata Nabi Isa tu anak Allah. Orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Orang Mekah kata malaikat-malaikat tu anak Allah. Ini perkataan begini, perkataan yang mana paling murka. Bahasa pun Allah Taala guna kasar. Allah Taala gambar dari surah Maryam ke, takadus samawati yatafattar minhu wa tanshaqqul ard wa takhirul jibalu hadda 'an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Allah bahasa tu baca pun surah apa dia, jalal Allah Subhanahu wa taala tu. Allah Taala kata apa? Hampir-hampir langit nak pecah. Malaikat-malaikat di langit tak, bila dengar yang keluar daripada mulut manusia apa dia, Allah ni ada anak, dia tu anak Allah, dia ni anak Allah, dia ni anak Allah, malaikat pun anak Allah. Kejut malaikat. Betul? Kalau kita sebut tamsilah semua ke tak? Kalau kata beruk ni anak akak sultan tak? Oh sikit kecil. Tak. Beruk ni belum ayat babi lagi kan? Kalau ayat babi lagi teruk lagi. Oh ni babi ni anak akak agung ni. Oh tu kecil lagu tu dia punya tak sama darjat dia ke tak? Sejauh mana besarnya satu orang tu kita bandingkan dengan benda yang tidak setara dengan dia ke tak? Oh. Tapi agung pun makhluk, babi pun makhluk. Tapi tengok dia punya sikit. Bahayakanlah khalik dengan makhluk. Kita untuk takrib, untuk kita nak faham bagaimana malaikat-malaikat rasa. Tak, bila manusia katakan Nabi Isa ni anak Allah, bila manusia kata Uzair ni anak Allah, bila manusia kata ni malaikat-malaikat ni anak perempuan Allah, hampir-hampir langit pecah. Hampir-hampir langit pecah. Dan Allah Taala, "Wa ma yanbaghi lirrahmani." Tidak patut bagi Rahman ni ada anak. Tak patut. Sebab apa? In kullu man fis samawati illa atir rahmani. Sebab apa? Semua makhluk, sama ada di langit atau bumi, semua menghadap Allah sebagai hamba. Semua makhluk. Ini perkataan yang paling syadid sekali yang Allah Taala kritik orang yang mengatakan Allah ni ada anak. Syirik paling teruk sekali ni. Dalam surah Kahfi perkara yang sama. Tapi tengok ajib. Dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Allah Taala perintah pada Nabi kita kata, "Qul in kana lirrahmani walada fa ana awwalul abidin." Ajib. Allah SWT pada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai semua orang mukmin, in kana lirrahmani, sekiranya Tuhan Rahman tu ada anak, maka aku mula-mula sekali akan sembah. Nabi mula-mula sekali akan sembah. Nabi mula-mula sekali Allah Taala kata. Jadi tu agama ni dia bukan kefahaman kita. Dia perintah Allah. Dia perintah Allah. Hari ni orang tak ada rasa besar perintah Allah. Dia faham Quran ni tauhid dia bukan tauhid. Pas bila dia tak tauhid kat perintah Allah tak ada rasa besar. Bahaya. Dia terlekat dengan kaedah. Agama ni bukan kaedah. Agama ni apa? Taat pada Allah tu agama. Sebab tu kita belajar surah Baqarah ke tak? Boleh puasa ke tak? Boleh puasa. Allah Taala uji kita ke apa? Tak boleh makan benda yang halal, tak boleh minum benda yang halal, tak boleh sentuh perempuan halal.
untuk tarbiyah kita, supaya jadi kehidupan kita ni kerana Allah belaka. Kerana Allah apa? Kerana perintah Allah ya. Kita makan ni kerana perintah Allah. Kita sentuh isteri kita kerana perintah Allah. Kita minum perintah Allah. Kita tak minum pun perintah Allah. Kita tak makan pun perintah Allah. Ajib. Bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, taat pada Allah kepada dia, tak makan tak minum bulan Ramadan. Tapi awal Syawal, hari pertama Syawal, taat pada Allah kepada dia, makan. Kalau kita puasa hari pertama tu, kita derhaka pada Allah. Kalau kita makan akhir Ramadan, kita derhaka pada Allah. Tapi agama ni apa? Agama bukan makan, bukan tak makan. Agama ni apa dia? Taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita faham, bila kita faham bahawa perintah Allah paling besar. Betul Allah Taala cerita berkenaan malaikat sujud pada Nabi Adam. Bila Allah Taala beritahu pada malaikat, aku nak jadikan makhluk di atas muka bumi yang akan hidup silih berganti. Dan malaikat tahu dah makhluk yang akan dijadikan makhluk yang melakukan kerosakan. Malaikat tanya Allah Taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya Allah, adakah patut kamu nak jadikan makhluk yang melakukan kerosakan, yang melakukan tumpah darah? Sedangkan kami sentiasa bertasbih pada kamu, kami sentiasa mentakdiskan kamu. Allah Taala uji apa malaikat kan? Allah Taala kata sujud pada Nabi Adam. Tuan-tuan bukan senang. Sujud hanya pada Allah. Tapi Allah Taala perintah pada malaikat kepada dia, sujud pada Nabi Adam, sujud pada makhluk kan. Lagu mana malaikat kan? Sujud. Ni Allah Taala nak ni. Bukan senang. Pak makhluk pula lagu mana? Tak. Nabi Adam AS, Allah Taala kata masuk dalam syurga, makan faqula minha ragadan haythu syi'tu. Makanlah daripada syurga ni gapo dia mu nak makan. Wala taqraba hadi. Jangan kamu makan pokok ni. Semua benda lain boleh makan belaka. Saya tak boleh makan. Lagu mana Nabi Adam? Fa'asa Adam rabbahu faghawa. Makan juga. Makhluk lagu ni Allah Taala suruh malaikat supaya sujud. Dan malaikat lagu mana? Sujud. Sujud ni tak boleh dah. Tak. Sebab tu ni sifat inabah ni, sifat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ni kita kena belajar. Sebab tu Allah Taala namakan surah ni Baqarah ni. Sebab kita dengan Allah Taala ni seperti mana lembu dengan tuai dia, kena sikat dia kita. Kita tak boleh bijak. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena puas. Ini ujian dia. Ini ujian dia. Ini ujian dia. Jadi benda ni besar. Benda ni besar. Jadi agama ni kepada dia taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ujian kita. Jadi antara ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita ni, apa untuk perjuangkan agama ni. Untuk perjuangkan agama ni. Allah Taala cerita sikit Bani Israel supaya kita ambil pengajaran iktibar. Jangan jadi seperti mana Bani Israel. Nak berjuang tapi tak ikut cara Nabi. Tak paksa Nabi, tak puas hati dengan Nabi, minta dengan Nabi supaya cari kaedah lain. Sebab tu turun wahyu kedua kita bagi tahu tadi tak? Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Ni usul dakwah. Gapo dia mula sekali bangun bagi peringatan. Tahu faham. Dakwah ni kena lagu tu. Dia bukan duduk saja. Dakwah gapo dia? Wa rabbaka fakabir. Tuhan kamu perbesarkanlah. Perintah Tuhan kamu perbesar, paling besar sekali. Paling besar sekali. Wa thiyabaka fatahhir. Dan agama kamu tu, cara hidup kamu tu bersihkanlah. Warijza warujza ni semua benda maksiat, semua benda batil, fahjur, kena hijrah, kena hijrah belaka, tinggal belaka apa yang Allah Taala larang. Lepas tu wala tamnun tastakthir. Ni jangan jadikan usaha dakwah kamu ni ada udai di sebalik itu. Ni awal-awal lagi. Sebab apa? Atas nama dakwah, atas nama islah, atas nama jihad, atas nama perjuangan agama ni, tak, kita akan syubhat akan datang, syaitan akan datang nak berjuang ni. Tak, kena ada kuasa ni. Syaitan tipu. Maka mula mari dah. Tak boleh. Kena ada kuasa baru jadi ni. Tak boleh berjuang. Kalau tak ada kuasa, tak boleh nak berjuang lagu mana ni. Tak, mula-mula syaitan datang syubhat. Kena ada kuasa. Tak ada kuasa, kita duk wayak lagu mana orang tak boleh. Mula untuk dapatkan kuasa pula. Tak ada saga apa untuk berjuang. Maka mula palu gendai. Tak, mula infak untuk dapat kuasa. Bagaimana untuk hasilkan kuasa? Berebut sini mula. Tengok. Nubuah lagu mana? Tanya Nabi Nuh. Nabi Nuh pergi ke kerajaan mana? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib.
Ibrahim alaihissalam. Kerajaan mana Nabi Ibrahim pegang? Ya, nubuah. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Firaun tenggelam dah. Firaun tenggelam, tinggal dah kosong di kerajaan Mesir, tak ada pegang pemerintah. Apa Nabi Musa tak ambil? Kalau penting benda tu. Lepas tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, gapo dia Allah Taala bagi? Di Mekah kan. Tengok Nabi kita ni. Nabi kita. Allah Taala tak bagi gapo satu kan? Allah Taala uji Nabi ni untuk islah umat ni, untuk bina umat ni. Allah Taala tak bagi harta, tak bagi kuasa, tak bagi luar biasa. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaik wa dha'ikum bihi sadruk an yaqulu laula unzila ilaihi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak. Tengok. Boleh jadi kamu wahai Muhammad nak meninggalkan sebahagian apa yang kami wahyukan. Beratnya, sepitnya dada kami. Kalau ayat ni orang kata tak ikut. Tentu surah Al-Kafirun turun, surah yang ke-18 turun. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Masad yang ke-6 turun. Bayangkan. Surah Al-Masad ni surah tabbat yada abi lahabin. Abu Lahab ni sadanatu Quraisy, ketua agama Quraisy, pok saudara Nabi. Betul kalau logik kita dari dakwah ni, dak tepeti kita tak ganggu. Dak kita buat dakwah ke tepi-tepi dulu. Ni surah yang kena tu. Surah kena ke apa dia? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Buat balas dah dengan tepeti Mekah. Bapak darah diri juga. Mana surah ketimah lagu mana? Lepas tu surah ke-18. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la balah dengan seluruh Mekah pula. Nak suruh lagu mana? Tak. Dakwah ni bukan ijtihad. Dia perintah Allah semua. Semua perintah Allah. Allah Taala uji Nabi dekat ada lagu tu. Allah Taala uji Nabi. Allah Taala uji Nabi dengan umat. Allah Taala uji umat dengan Nabi. Dalam hadis kursi kan Nabi SAW beritahu. Allah SWT berfirman. Allah Taala kata kepada dia, khalaqtu ibadi hunafa. Aku jadikan hamba-hamba aku ni hunafa belaka. Ni Allah Taala bagi fitrah, hanif belaka. Manusia ni Allah jadi sifat dia ke hanif belaka. Hanif ni apa dia? Condong ke arah kebaikan, jauh daripada batil. Itu asas manusia. Sebab tu saki-baki tu lagu mana ada? Suka kepada kebenaran. Hatta apa dia? Hatta hok bahagian tipu orang. Hok tipu orang kan, kalau dia kena tipu tak marah dia. Hok tipu orang. Tipu orang macam dia. Tapi kalau dia kena tipu, dia tak rasa bahagia kan. Mana dia tahu no. Dia marah menata kena tipu juga aku. Nak marah juga dia. Fitrah dia. Fitrah dia tak suka. Allah Taala kekal kan. Dak hanif. Khalaqtu ibadi hunafa. Fajdalathum syayatin. Lalu syaitan akan dak sesatkan mereka. Syaitan sesatkan mereka. Menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Allah Taala bagi tahu. Syaitan akan mereka. Dia Allah Taala bagi tahu, aku utus Nabi SAW ni, tak. Allah Taala uji Nabi dengan umat, Allah Taala uji umat dengan Nabi. Uji apa? Nabi diuji. Nabi Allah Taala uji Nabi untuk bina umat ni tak mengikut perintah Allah. Bukan ikut bijak Nabi, sebab tak ada bijak Nabi. Kan bijak Nabi. Kalau tidak lagu lain suruh surah dia. Kalau kita tengok, tak susah Nabi. Ni surah yang kita baca ni surah akhir, surah mula-mula di Madinah. Mula-mula tu di Madinah. Tapi cukup sempurna. Cukup sempurna surah Baqarah. Tak. Bila selesai semua bahagian rumah tangga, maka turun ayat jihad. Bila turun ayat jihad ni panduan asas kita baca tadi, Allah Taala suruh kita ambil pengajaran jangan jadi seperti mana Bani Israel. Kena puas hati dengan cara Nabi. Kena puas hati dengan cara nubuah untuk islah umat ni, untuk baki umat ni. Kalau tidak kita akan jadi seperti mana Bani Israel. Kalau gopoh kan bahaya. Bahaya. Jadi Allah Taala cerita lepas ayat ni, gapo dia? Bila Nabi Bani Israel minta tu, Nabi mereka bagi tahu Allah SWT lantik seorang pemimpin, iaitu Talut. Dalam tentera Talut ni ada Nabi Daud AS. Ni bermula lah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Jadi Allah Taala pilih pemimpin lagu mana ni? Dia kena ada ilmu, dia kena ada kesihatan, sihat tubuh badan yang sempurna. Baru dia jadi. Ini syarat pemimpin dalam surah Baqarah ni. Bila nak berjuang ni, dia kena cari pemimpin yang berilmu dan pemimpin yang sihat. Itu syarat untuk pemimpin. Syarat untuk makmum pula, pemimpin wala dah, makmum pula masalah. Sebab makmum kita lah ni tak kritik macam naik siapa-siapa tu bahaya belaka, jatuh macam. Umat ni tidak ada sifat taat. Sebab tu kita kena latih, kena bina semula. Kita bermula daripada masjid, rumah ke rumah. Kaya hidup amal dalam rumah. Amal dalam rumah kena ada. Dan rumah orang Islam ni kena beza dengan rumah ahcung dengan rumah sami. Rumah kita ada amal. Ada apa dia amal dalam rumah Islam? Ada mesyuarat.
Mesyuarat keluarga kita, mesyuarat dengan isteri kita. Rumah kita ni keputusan dari rumah kita mesyuarat. Ni asas keluarga orang Islam ni. Mesyuarat ni bukan syura ni, bukan nak pimpin negara, nak pimpin rumah tangga pun kena ada syura. Jadi syura ni sifat orang mukmin. Laki dan perempuan. Dalam rumah kena ada mesyuarat. Nak makan pun mesyuarat dalam rumah. Nak pergi mana pun kena mesyuarat. Nak buat gapo kena mesyuarat. Kami sikit mesyuarat. Ini hidup orang Islam ni. Barulah amal. Ni waktunya waktu saya. Diktator. Pas dia nak jadi pemimpin lagu mana? Dia mesyuarat, kena tanya isteri lagu mana, tanya anak lagu mana. Semua mesyuarat. Amalan mesyuarat. Kena ada amalan apa dah? Baca hadis-hadis Nabi, baca halqah-halqah Quran, muzakarah, sifat-sifat sahabat. Dalam rumah ni. Tak. Sebelum tidur baca kisah-kisah sahabat. Tak. Kisah-kisah sahabat. Kena jadikan sahabat sebagai panduan. Tak. Kena ada gapo dia? Kena ada targhib tak daripada isteri, daripada suami. Gapo dia? Supaya sentiasa jaga agama. Tak nak pergi balik ni, mesyuarat. Lagi hujung minggu ni nak pergi balik kan rumah mak. Tak. Rumah mak. Pas nak balik ni kebetulan tak. Adik-beradik kita pun balik juga. Buat perancangan. Tak. Cadar lalu pada suami tanya semaya tahu dah ni adik saya tak semaya ni. Tak jaga semaya mana ni. Tak hak ni pula adik tina ni tak tutup aurat ni. Lagu mana nak fikir dengan kita balik kampung ni tak. Tak. Kita puan boleh ajak adik-adik kita, anak beranak ke, adik ipar kita hak tina tu biar tutup aurat dengan sempurna, biar jaga semaya. Hak lelaki fikir. Hak ni kena ada fikir lagu ni. Tak balik kampung dengan niat lagu ni. Semua lagu ni. Anak-anak kita pun target. Nak sepupu-sepupu dia ni jumpa ni tak. Bila masuk waktu semaya, pergi semaya belakang. Wayak semaya belakang. Tak. Bila balik, kaku zari. Ambil laporan. Tak. Lagu mana pergi muhtuk. Tak. Abang jumpa dengan sepupu lagu mana. Kakak jumpa dengan sepupu lagu mana. Wayak tak. Duk main telefon wayak tak. Kita didik. Ni rumah tangga orang Islam. Dia ada amalan. Dia ada mesyuarat, dia ada halqah Quran, dia ada halqah hadis Nabi, dia ada cerita-cerita para sahabat. Dia saling targhib untuk islah umat ni. Tak sama-sama dia bila pergi rumah sepupu, bila pergi rumah mak saudara, semua ziarah. Kalau pergi ziarah ni maksud dia. Maksud dia. Terus kita kena bina gini. Dan kita mula daripada masjid kita. Kalau kita tak tahu amalan ni, kita belajar. Buat, betul je, belajar. Lagu mana nak hidupkan amalan ni. Dia pun mula daripada amalan masjid lah. Amalan masjid pun perkara yang sama. Ini untuk islah umat ni. Tak. Kalau tidak, kalau kita nak kita buat pandangnya umat ni akan bila ada pemimpin. Pemimpin molek dah. Kalau umat lagu ni tak jadi sebab Bani Israel. Batu Nabi Musa kemah dah. Apa Nabi Musa tak ambil Mesir? Nak ambil Mesir lagu mana ni? Ayat seperti mana Bani Israel ni? Tak boleh. Tak akan bangkit. Dia kebangkitan ni bila pemimpin molek, rakyat pun molek. Kalau rakyat molek, pemimpin bermasalah, masalah juga. Tapi tahan sikit, mudah sikit. Tapi kalau pemimpin molek, rakyat bermasalah, naik siapa-siapa pun tak jadi. Letih Dan sekarang ni tengok ni. Sebab tu surah Baqarah kita ada kekuatan. Halqah Quran, tadabbur Quran, hadis-hadis Nabi ni benda-benda boleh baik islah umat ni. Benda ni kena hidup dalam rumah kita. Benda ni kena hidup dalam rumah kita. Rumah orang Islam. Ini cara untuk islah, untuk suburkan hati-hati. Tak. Jadi Al-Quran ni lepas bagi panduan. Bagaimana nak berjuang, kena ada pemimpin. Sifat pemimpin apa dia? Kena ada ilmu, kena sihat. Rakyat pula sifat dia kena ada apa? Kena ada sifat taat. Kena ada sifat taat. Sebab tu Allah Taala cerita tentang Talut Jalut ni. Tak, bagaimana Talut nak lawan Jalut, tentera yang besar. Bagaimana nak jihad ni? Maka Talut bila diputus dia jadi amir, jadi pemimpin, bagaimana dia buat? Maka dia buat ujian. Sebelum nak pergi perang kena ada ujian. Yang mana ada askar kita gitu kan. Nak berjuang sungguh, dia kena ada latihan semua. Kalau tak ada latihan itu tujuan apa? Untuk uji ketaatan, uji kepatuhan. Dan setahu mana patuh pada pemimpin. Itu paling penting sekali. Sebab dalam ketenteraan ni, patuh pada pemimpin ni total, dia kena sempurna. Kalau ni masalah ke, pandai silat 2-3 tali gapo dia? Tali tai belakang. Gayung pandai, taekwondo pandai, semua pandai, boxing pandai dah. Tapi kalau tidak ada ketaatan tak jadi. Kalau penakut tak jadi, tak ada. Takut dia juga tidak ada taat, tak jadi dalam perjuangannya. Tak jadi. Sebab tu dalam Quran bagi tahu asas ni. Tak. Dari surah Talut apa dia? Mula sekali taat, yang kedua takut selain daripada Allah Subhanahu taala. Jangan takut selain daripada Allah Subhanahu taala. Dan nak tak suruh takut selain daripada Allah apa? Kena ada hubungan dengan Allah. Allah paling besar sekali. Allah paling besar. Hak ni kena ada, orang mukmin kena ada sifat. Kita ni hanya hamba Allah. Kita bukan hamba orang lain.
Nabi Allah Ta'ala uji paling besar sekali. Tak. Jadi lepas cerita ni, cerita kawan semula infak bulan. Tentang infak semula, panjang lebar tentang infak. Apa kena infak bulan? Allah SWT, sebab dalam infak ni dia setarah dengan Quran juga, dari sudut hidayat dia. Dari sudut hidayat dia. Kemudian dalam infak ni tiba-tiba datang ayat berkenaan dengan riba. Berkenaan dengan riba. Riba dan infak. Allah Taala cerita. Orang mukmin ni sifat dia infak. Infak ni apa dia? Tengok orang susah, ambil peluang di atas kesusahan orang untuk takarub dengan Allah. Tu orang mukmin. Riba ni pula tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang makan riba ni apa dia ni? Tengok orang susah juga, tolong orang susah juga, tapi ambil peluang di atas kesusahan orang ni untuk ambil keuntungan diri sendiri. Tu asal dia. Ya riba ni bukan konsep dia, bukan pinjam 1,000 bayar 1,200. Dia bukan masalah 1,000 1,200. 10,000 bayar 11,000. Tidak kan? Dia bukan konsep dia bukan masalah angka tu, tidak kan? Dia masalah konsep tu. Konsep apa dia orang makan riba ni? Konsep riba ni orang susah kita ambil kesempatan di atas kesusahan dia. Ni tak sih. Tak, kita butuh dah nak gata anak ngaji ataupun anak sakit nak berubat ni dah. Tak ada pitih. Tak, berapa nak 3,000? Tak apa, kita tolong memang 3,000. Tapi bayar kita 3,500. Ni ambil kesempatan dia. Orang dah susah dah. Tak. Kita ambil kesempatan pula. Ni Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah. Betul, Allah Ta'ala istihar perang orang lagu ni. Jadi bukan masalah angka, masalah orang mana-mana kesusahan, kita ambil kesempatan di atas kesusahan untuk cari keuntungan kita. Bahaya. Sepatutnya orang susah, bila tengok orang susah, orang mukmin sudut pandai dia lagu mana? Bila orang itu susah, satu peluang untuk dia takarub pada Allah Subhanahu Taala. Kesusahan orang itu sebagai takarub untuk Allah Subhanahu Taala. Tak, tengok dia ni susah tak gapo dak? Tak apa, bil dia kawai bayar belaka. Tak. Dia gitu, dia ambil kesusahan. Jumpa orang susah ni, tak, maka ni peluang dia untuk takarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat orang mukmin. Jadi Allah Taala letak sekali supaya nampak perbezaan dia sebagai panduan dari surah Baqarah ni, bagaimana seharusnya orang mukmin yang Allah Taala nak. Akhir dari surah ni, Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada kita. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, surah Baqarah surah yang cukup sempurna untuk kita bina hubungan kita dengan Allah, untuk kita jelas tentang Allah, jelas tentang perintah Allah SWT, malaikat dengan berkenaan dengan sujud pada Nabi Adam berkenaan dengan perintah supaya jangan makan pokok tu, berkenaan dengan sikap Bani Israel dengan perintah Allah SWT, dan seharusnya bagaimana kita nak jadi hamba Allah seperti mana Nabi Ibrahim, semua sempurna. Jadi ini surah Baqarah perlu kita muzakarah sentiasa. Tuan-tuan tengok, baca lagi, dia akan nampak lagi. Ya, Quran dia ajaib. Kitab yang mana khazanah dia tak terhenti setakat baca gitu, tidak. Makin kita muzakarah makin nampak. Makin kita muzakarah nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga seterusnya. Minggu depan insya-Allah kita sambung surah Ali Imran. Surah Ali Imran pun ajaib juga tu. Bayangkan surah Al-Fatihah, kemudian Baqarah, lembu, kemudian Ali Imran. Siapa dia Ali Imran? Nabi tak cerita. 114 surah, ada surah Nuh, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad. Allah tak cerita. Allah Taala tak mula sekali Ali Imran, keluarga Ali Imran. Apa di nama surah Ali Imran ni? Orang mukmin kena tengok. Apa dinamakan surah Ali Imran? Siapa dia Ali Imran ni? Tak. Apa kaitan dia dengan surah Baqarah? Tak. Jadi kita kena tadabbur. Tu kena jadikan syuruk apa dia? Pening kita, sibuk kita dengan cari makan kita, kena fikir kita bagaimana supaya Allah SWT islah umat ni, dia fikir bagaimana kita Allah SWT. Ini buah sama kita tentang kita Allah SWT. Kalau kita dapat bina suasana begini, Allah SWT akan guna kita, guna keluarga kita, guna orang kita ni untuk agama Allah SWT. Kita sambung semula apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada hamba. Aku qul hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من أولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام بمحمد نبي ورسوله والحمد لله رب العالمين.